Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Rabbi ij'al bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa ammar rusulu alaihimus salatu wassalamu wa yajibu fi haqqihim as-sidqu. Syukur kita Allah subhanahu wa ta'ala, limpah kurnia pula ihsan dia semata. Masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dia menghidup dan mematikan. Alhamdulillah masih kita dihidupkan. Alhamdulillah. Syukur dapat Islam sejak lahir ini. Sampai sekarang masih Allah Ta'ala beri nikmat Islam itu. Dan dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Diberikan hati kita ada keinginan yang sentiasa untuk berada dalam majlis yang mulia, untuk mengikut dan mencontohi Rasul yang tercinta. Diberikan kita kesedaran kepada dia, mentauhidkan dia, mentakzimkan dia. Sentiasa sedar kita sentiasa dapat rahmat daripada dia, nikmat daripada dia, pemberian daripada dia, kebolehan jaga hayat daripada dia, melihat daripada dia, mendengar daripada dia, bercakap daripada dia. Alhamdulillah, itulah dikatakan iman. Dengan adanya hubungan tersebut dan hubungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layak kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi kesihatan, keupayaan, kesungguhan untuk berada dalam majlis umpama ini, untuk kita menyambung insya-Allah pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kita nak sambung ni insya-Allah macam mana kita dah sentuh sikit malam selepas kita alhamdulillah selesaikan pembincangan dalam bab ketuhanan daripada kitab ni. Itulah sifat wajib, mustahil, harus, dan seterusnya dalil akli, nakli, yang mana ada di antara dalil-dalil itu dan bab yang kita bicara dalam bab ketuhanan, khasnya bab sifat Allah Ta'ala, ada sifat yang sabit dengan nas dan akal. Ada kekuatan dia sangat kuat, sehingga kalau tak sebut Quran pun cukup dengan menyebut dalil akal saja. Antaranya 10 daripada yang kita belajar, sifat 20 itu. Seterusnya sama basar kalam tu, kekuatan akal tak kuat untuk mensabitkan qat'i sifat itu, tapi pasal nas menyebut. Maka antara yang kita wajib i'tiqad dengan dalil paling kuat dengan nas Quran, akal tak sampai pada tahap qat'i, maka wajib beriman sama basar kalam. Selepas tu ada sifat yang sekali lalu kita sebut, atau istilah akidahnya dipanggil bab idrak. Itulah nyata pada Allah Ta'ala, membau, menyentuh, merasa.
Ikut munasabah akal sabit ada, takkan yang tu tak sabit pada sifat kamalat Allah Ta'ala, tapi nas tak ada daripada Quran, walaupun yang tu termasuk dalam sifat-sifat kesempurnaan, tawakufkan dia daripada, menghitungkan dia daripada sifat yang kita wajib tahu, tapi umumnya wajib mengiya dan mengiktiraf, membenarkan Allah mesti bersifat kamalat. Sebenarnya ada sifat, ada bab selepas bab itu yang sabit dengan nafs, tapi akal tak membenarkan di atas ayat muhkam yang telah kita belajar, khasnya tentang prinsip mukhalafah lil hawadis. Tapi Quran datang dengan lafaz-lafaz tertentu, wajhu, yadu, a'yun, yamin, kaedah yang telah sekali lalu kita sentuh. Oleh kerana muhkam adalah keutamaan, maka ayat-ayat yang datang dalam bentuk tersebut adalah dipanggil dan diistilahkan sebagai mutasyabihat. Quran kita beriman, tapi makna pada ayat yang datang dalam bentuk begitu yang membawa kepada syubhah akidah, seolah-olah ada mumasalah Allah Ta'ala dengan baharu, dengan makhluk ni, maka setiap ayat tersebut adalah diselesaikan dia dengan istilah takwil, sama ada ijmali atau tafsili. Zahir dia tak boleh dipakai, bahkan dia masih ada makna, serahkan makna dia pada Allah Ta'ala, ataupun takwil tafsili kan dia dengan kaedah-kaedah lughawiyah, kaedah-kaedah linguistik yang telah disebut oleh ulama kita. Ada bab khas bicara bab situ, insya-Allah. Itu kita selesaikan bab ketuhanan. Kita nak masuk ni bab Rasul, kerana syahadah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, terjemah asal dia kata, dan ada pun segala nabi-nabi yang menjadi utusan Allah Ta'ala atas segala mereka itu bertambah-tambah rahmat dan selamat. Itulah doa, jumlah doa kepada Nabi dan Rasul. Dia tahu uslub kita, sebut je nama dan Rasul, doakan mereka, walaupun mereka ni dah mulia sisi Allah Ta'ala, tapi diajar pada kita adab, kesopanan, kesusilaan, siapa yang sepatutnya kita kena muliakan. Sebut je nama Nabi Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Sebut je Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam, alaihi wassalatu wassalam. Terjemah dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan rahmat dan keselamatan. Jadi semua Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala utus ni, sama ada Nabi saja ataupun Rasul yang Allah Ta'ala hantar ni, maka wajib pada hak, maksud hak sini pada zat, pada diri segala mereka itu bersifat dengan syirik. Terus masuk buat Rasul, mesti mereka ni sifat syirik. Yang kita dah biasa dengar ada 4 sifat yang tak boleh dinafikan sama sekali pada Rasul, bahkan wajib disebutkan dan wajib dipahamkan, wajib diiktikadkan benar-benar bahawasanya memang Nabi Rasul ni walaupun mereka manusia, tapi dia bukan macam manusia biasa. Dari sudut ketaatan dia, kepatuhan dia, dan ciri-ciri keistimewaan yang ada pada dia, dia bukan manusia biasa. Dari sudut ketaatan, kepatuhan, kecerdikan, kepatuhan, begini sebut, keupayaan dia, begitu juga sifat luar biasa yang Allah Ta'ala beri dan dibantu dengan mukjizat. Dia bukan sebarang manusia. Yang turut bahasanya. Memang kalau kita belajar khas setiap Nabi-Nabi Rasul ni, khasnya Nabi kita Muhammad SAW, khasnya di atas zaman orang duk baca dan mempelajari kitab-kitab yang bernama Syama'il Muhammadiyah atau seumpama itu, mengenalkan kita mengenai ciri dan kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Kita akan kenal bahawasanya Nabi kita Muhammad SAW ni dia bukan sebarang manusia. Dalam medan peperangan dia ketua perang. Kadang-kadang siang malam di medan peperangan.
Siang waktu perang lah, malam ni walaupun keletihan di waktu siang, tapi malam bangun untuk qiyamul lail 4 jam, 5 jam kan. Sedikit saja masa untuk tidur. Bukan sebarang orang kita siang pun tidur, malam pun tidur. Dalam masa yang sama, dialah menyusun ekonomi, dia memberi penjelasan demi penjelasan, tak pernah jemu untuk berjumpa manusia, untuk mengajak manusia mengenal siapakah pencipta, dengan penjelasan yang sangat jelas, tak pernah jemu, siang malam, pagi petang, tak ada matlamat dia dalam kehidupan melainkan supaya semua manusia ni mengenal Tuhan. Mana ada manusia macam tu kan. Lepas tu dengan sedikit makan, dengan tidak bermatlamatkan sikit pun daripada benda-benda kurniaan, diberi tawaran pun tak diinginkan. Masa yang sama tak pernah rasa bangga, tak pernah rasa dia lebih baik daripada orang lain, walaupun dia sebaik-baik makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi. Walaupun ada manusia yang ingkar dengan Allah Ta'ala, dia sentiasa mengharapkan orang itu akan menerima dakwah yang disampaikan. Bukan sebarang orang. Kita kalau tengok orang yang ingkar je, siku tumbuk kalau boleh, berdeh lagi sekali, jauh sangat. Tentu mesti kita faham prinsip bagaimana khasnya atau akidah yang sangat dasar pada kita, yang dengan itu kita akan memberikan penghormatan pada Nabi-Nabi Rasul yang Allah Ta'ala hantar pada kita, supaya benar akidah kita dengan mereka. Apatah lagi yang paling besar sekali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana barulah nanti akan ada perasaan kasih, sayang, minat, seronok kita menyanjung dia. Dengan tu nanti baru boleh nak kita patuh perintah Allah Ta'ala untuk banyak berselawat dan salam atas Nabi SAW. Kalau kita tak kenal Rasul, kita rasa macam biasa je. Tak ada lah kita dengan Rasul ni. Bahkan yang kata dengan Rasul, orang paling dekat dengan kita, mak ayah kita pun kita tak peduli. Kalau kata orang yang berjasa dengan kita, guru kita pun kita tak peduli. Tambah nak Rasul kita tak pernah tengok dengan mata, apatah lagi tak pernah belajar dengan pandang mata hati. Lagi jauh. Tu yang kita dengan Rasul tak peduli, dengan Allah Ta'ala tak peduli, dengan guru tak peduli, dengan bapak, mak bapak pun tak peduli. Untuk peduli apa? Kita pentingkan diri sendiri. Yang penting nafsu kita boleh dipuasi. Itu masalah kita ni. Ikut aku ya, janji apa aku dapat, makan aku paling banyak, tidur aku paling selesa, main aku nak puas. Macam tu kalau boleh. Jadi takkan ada punya perasaan ketuhanan, kasih pada Rasul, untuk khidmat pada guru, khidmat pada mak bapak. Apa akan jadi? Dia akan jadi selfish. Apa yang sebut? Akan jadi ananiyah, kepentingan diri, nak tonjol diri, besar diri, kehebatan diri. Tak pernah ada kesedaran untuk ke Allah Ta'ala, ke Rasul, pada siapa yang sepatutnya kita kena beri keutamaan. Tak ada dalam jiwa dan dalam kehidupan. Alhamdulillah. Ni masalah kita ni. Itu yang dengan kita belajar ni, insya-Allah faham kita siapa Nabi Rasul, benar kita membenarkan kita pula apa yang disebut oleh para ulama. Allah Ta'ala sendiri menyanjung tinggi Nabi-Nabi Rasul, memuji akhlak dan peribadi mereka. Sedangkan memang Allah Ta'ala yang jadikan mereka itu satu hal, tapi Allah Ta'ala memuji mereka, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh tak boleh dapat dinafi sama sekali. Kamu berada di atas satu tingkah laku, akhlak yang sangat agung, sangat mulia, yang tak ada siapa yang nak boleh menandingi kemuliaan, keagungan peribadi yang ada pada engkau ya Muhammad. Yang puji itu kan kita, Allah yang puji. Usulub datang pula dengan
Wa innaka, ada inna dan ada lamul ibtida'. Kita belajar nahwu tu termasuk dalam usul-usul taukid. Dia termasuk dalam, kalau nak bercakap dengan orang, bukan bercakap usul orang yang khalid zihni, tapi termasuk dalam orang yang mutaraddid, orang yang ingkari. Dan pernyataan ada inna tu maksudnya, ya, ni bukan pernyataan biasa, sungguh-sungguh. Bila Allah menyungguhkan nak maklumkan Rasulullah ni akhlak yang mulia, takkan kita buat sadin aja nak kenal dia. Yang tu kot bahasanya kan. Baik. Jadi apa dia sifat paling besar sekali yang ada pada Nabi Rasul ni? Wajib pada hak mereka itu bersifat sidik. Atas terjemah kita wajib mesti. Dan wajib sini kena faham, kita berbicara berakidah, wajib dia mesti betul definasi. Bukan wajib macam mana kita faham wajib sembahyang. Wajib sembahyang dengan mana buat dapat pahala, tinggal berdosa. Itu wajib syar'i. Wajib pada Nabi Rasul sidik, amanah, tabligh, watanah ni adalah wajib akli. Dengan mana apa? Mesti. Akal tak boleh menerima di sebaliknya sama sekali. Jadi bukan wajib dengan mana Rasul ni kalau dia cakap benar dapat pahala, kalau dia berdusta dia berdosa. Tidak. Bahkan maksud kata wajib pada Nabi Rasul sidik tu, mustahil dia akan berdusta sama sekali. Kat kita kalau sebut wajib, kita pun wajib sidik. Rasul wajib sidik. Tapi tak sama wajib. Kita wajib sidik dengan mana kita wajib cakap benar, haram berdusta. Dan boleh ada keberangkalian bohong pada kita, baik zahirnya batinnya. Pada Nabi Rasul wajib bersifat benar, bukan dengan mana dia buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Dan ada keberangkaliannya Rasul-Rasul menipu. Subhanallah, hukumnya itu pasal wajib pada Nabi Rasul bercakap benar, bukan wajib syar'i. Yang tu bawa mula-mula bab kena faham definisi sebut ulama pembahasan bab Nabi Rasul tu. Tu mesti bagi betul tu, Paul Khattab bagi clear tu dulu. Wajib Rasul bersifat benar dengan mana takkan dusta sama sekali. Tu. Kalau disebut bab amanah, takkan khianat sama sekali. Takkan ada istilah mereka akan cuba nak buat dosa zahir batin. Takkan ada berlaku kegelinciran. Apa yang sebut? Apatah lagi atas nama dosa maksiat. Jauh sekali. Tak akan sama sekali. Bahkan mustahil, tak masuk akal, tak akan berlaku sama sekali. Kalau berlaku, tak akan boleh ada keberangkalian berlaku. Yang tu baru kuat kan. Kita tak belajar sempurna elok. Itu yang kalau saya selalu sebut, kita belajar bab Nabi Rasul, belajar sidik, amanah, tabligh, watanah, betul. Tapi di atas kita tak belajar dengan detail macam mana tok guru para ulama kita ambil pada orang yang terdahulu pada mereka sampaikan pada kita. Ilmu pun tak ada sanad yang betul ambil, ikut urai kepala otak aja, faham dengan kaedah nafsu sendiri ya. Arti yang walaupun beriman dengan Nabi Rasul, sidik, amanah, tabligh, watanah, pernah dengar dah, tapi awal-awal belajar bab Nabi Adam dah kata ya. Nabi Adam berdosa, turun daripada syurga, makan buah khuldi, habis, siap, lingkup akidah. Awal-awal dah lingkup. Mana pula Nabi Adam berdosa? Kalau ada sebut pun dengan bahasa yang agak tak apa sedap juga. Apa dia? Tapi yang tu kaedah nak selesaikan dia. Apa dia? Dia bukan dosa, dia rupa dosa, tapi bukan dosa. Macam mana nak faham kau? Nanti cuba, insyaAllah. Biasa nak sebut apa? Kalau ada sewil tu, betul kan? Nabi Adam bukan berdosa. Pasal apa? Nabi tak? Rasul tak? Sidik, amanah, tabligh, watanah tak? Apa makna amanah? Takkan khianat. Apa maksud tak khianat? Jangan kata buat benda haram, benda makruh pun dia tak buat. Khilah aula pun dia tak buat. Benda harus pun dia tak akan ambil atas nama, atas kegairahan dan kecintaan dengan keseronokan hawa nafsu.
Tidak sama sekali. Pada Nabi Rasul ni semua yang ada pada mereka adalah taat. Oh, mesti betul yang akidah kita. Takkan ada atas nama derhaka sama sekali. Tu kata jangan tak payah sebutlah derhaka lah. Nak kata yang kata benda yang harus pun, contohlah kalau kata makan lah, kita kalau orang bagi makan nasi biasa, nasi lemak, makan nasi mana? Kalau adalah lauk ikan masin dengan lauk arnab, kita arnab lah kan, kita ada arnab kan. Ikan masin, arnab goreng dengan arnab sweet sour, arnab sweet sour, tak faham. Nabi Rasul dia takkan pilih dengan macam mana kita pilih. Dia makan macam apa? Nak mengajar syariat. Kalau dia makan pun macam apa? Nak menunjukkan pada umat yang ni boleh makan. Dia bukan makan di atas yang ni kesukaan, bukan. Macam tu lah dia makan. Ada kita macam tu. Ui jauh. Betul dia berdosa. Ui, tak layak langsung disebut perkataan tu dia. Tapi kita belajar bodoh-bodoh. Awal-awal Nabi Adam ni berdosa, minta ampun pada orang Taala. Tak faham memang akan fahamnya tu. Kalau ada orang cakap dia berlapik sikit. Tapi sepatutnya macam mana? Oh, bukan cerita dia macam tu. Dia ada cerita yang sangat indah untuk difaham. Nabi Rasul mana ada langsung macam tu. Sampai tempat kita cerita, cuma nak sebut awal-awal ni apa? Bagi betul perception kita dengan Nabi Rasul. Siapa dia? Pasal Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul ni, mesti di atas kaedah dia akan dijadikan contoh, tauladan, ikutan. Mana mungkin orang yang dijadikan contoh, tauladan, ikutan, dia pun ada bermasalah dengan Tuhan. Mana boleh? Masa yang sama kita disuruh ikut Rasul, tapi Rasul pun bermasalah. Macam mana nak ikut? Kalau Rasul bermasalah, masa yang sama disuruh ikut Rasul, maksudnya supaya kita diperintahkan untuk mengikut Rasul yang bermasalah. Ya betul. Kaedah mantiki apa ni kita belajar ni? Mana ada akal akan menerima prinsip macam tu, kita ikut Nabi Rasul. Semestinya bila Allah Ta'ala mutlak suruh kita ikut Nabi Rasul, apa faham? Mesti pada Nabi Rasul ni, mesti semuanya adalah taat. Satu, jangan ada faham pada Nabi Rasul ni, apa-apa perkara yang ada pada mereka, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku, peristiwa, kejadian, sirah, apa saja pengakuan diamnya Rasul pun, jangan ada istilah tersisa pada dia yang tu adalah merupakan benda buruk, benda jahat, benda yang tak bermanfaat. Subhanallah, Allah Ta'ala tak pernah jadikan Nabi dan Rasul dia macam tu. Siapa ada faham macam tu, taubat syahadah lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Termasuk Muhammad tu siapa? Semua anbiya wal mursalin. Daripada Nabi Adam sampailah penutup segala Nabi Rasul, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Mesti mereka ni al-anbiya'u kulluhum mukramun, adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ada kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Bahkan ranking, pangkat, kedudukan makhluk yang mulia di sisi Allah Ta'ala, Rasul. Rasul tu pun paling tinggi. Ulul azmi itu paling tinggi. Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Lepas tu semua Rasul-Rasul, Nabi. Siapa nak tanding dengan orang ni? Malaikat pun kalah, malaikat pun bawah mereka. Hatta ketua malaikat. Lepas tu baru Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ketua malaikat tu. Ada yang kata ketua tu 10 tu. Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Lepas tu siapa? Baru lepas tu sahabat, tabi'in umumnya. Lepas tu sahabat pula, siapa pula sahabat tu yang jadi khalifah? Ada 10 yang mubasyaruna bil jannah. Ahlu Badar, Bai'atul Ridwan sebelum tu. Ahlu Badar, hari Uhud, perang Uhud, ahli Bai'atul Ridwan, sabit dengan nas daripada Quran. Mereka ni adalah orang-orang yang dapat kemuliaan, diberi pangkat pula oleh Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Siapa kita nak petikai mereka ni?
Sahabat pun kita tak boleh nak bertikai. Apatah lagi Nabi, apatah lagi Rasul, apatah lagi ulul azmi. Dia punya kepala otak tu lagi betul tu. Tak betul lah tu, biasa ya. Nabi Muhammad, orang kapung biasa. Lepas tu orang taklah pilih tengok siapa nak jadi Nabi, ambil Nabi Muhammad. Ada orang gamak cakap gitu. Kita sebut Muhammad aja dah. Sebut pun patutnya kena takzim lah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamid sallallahu alaihi wasallam. Mahmud sallallahu alaihi wasallam. Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Tu nama-nama Nabi ke? Kan? Ghaisun sallallahu alaihi wasallam. Qiyas sallallahu alaihi wasallam. Sahibul fadilah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul syafa'ah sallallahu alaihi wasallam. Sahibu darajatir rafi'ah, darajatir rafi'ah, sahibul maqam, sahibul macam-macam nama Rasulullah. Pangkat kedudukan dia. Sebut tu dengan ta'zim sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Itu kedudukan Rasulullah tu. Kalau tak ada perasaan pun, datang dengan perasaan, bahawasanya dia mulia. Yang tu yang kita belajar ni baru kita faham. Hebatnya dia. Kita belajar lepas belajar sifat Tuhan ni, belajar sifat utusan Tuhan. Dan kalau utusan Tuhan ni hebat, siapa hebat lagi sebenarnya? Utusan Tuhan ke Tuhan? Tuhan lah. Pasal dia yang hantar Nabi Rasul. Tu kita ni, kita ni tak ada apa. Nak banding dengan orang yang mulia, kita ni jauh lah. Apatah lagi nak banding, tak ada banding lah kita dengan siapa yang mencipta kita. Baik. Jadi pertama sekali wajib. Jadi betul kan pahaman wajib tu. Bukan wajib maksudnya Nabi pun kena cakap benar. Kalau dia bohong, bohonglah, dapatlah dosa. Subhanallah. Bukan macam tu faham dia. Jadi Nabi macam mana? Wajib cakap benar dengan mana? Tak akan bohong sama sekali. Nabi dan Rasul tak pernah berbohong. Tak akan berbohong. Kalau ada berlaku, dengar, dia bukan bohong tapi nampak bohong. Nampak bohong. Sebenarnya kan bohong. Atau istilah nanti kita jumpa, dia dipanggil kalam tauriah. Orang faham macam lain, tapi dia punya maksud lain. Bohong tidak sama sekali. Itu Nabi Rasul. Kita duk bohong saja. Semayang, mau lepas semayang pun banyak bohong. Iya ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati tak rasa hebat muka Allah. Mulut yang cakap. Mulut mengaku Allah hebat, hati tak mengaku. Kalau ikut sifat munafik ada lagi tu. Teruk lagi kita ni. Tu kata kita bila belajar jumpa guru-guru yang macam ni tuan. Kalau kita beradab betul-betul, menangis tu tuan. Saya sebut ni biasa ya ni. Saya biasa duduk dalam majlis guru. Dia sebut macam tu, menangis saya. Siapa? Dia sebut ayat kita, sebut munafik pun relax. Sebut syirik, sebut kafir. Disebabkan akidah kita yang salah tu. Relax. Tak ada apa-apa pun. Hati kita keras macam tu. Siapa? Itulah, ada tengoklah apa masalah dia. Pasal bodoh makan babi banyak Taklah makan babi direct, potong babi makan. Babi apa? Dalam makanan kita macam-macam babi ada. Yang Cina kalau dia faham dalam bab ni, kita jumpa dia. Orang Islam tak nak makan babi. Orang tak nak percaya, kata dia. Kalau umur sini sudah 50 tahun lah, kurang-kurang 2 ekor babi dia sudah makan. Cina cakap macam tu. Apa dia? Aiskrim, buah ni babi, kek babi, minyak masak babi, ni babi, biskut babi, ni babi, buat mi pun lemak babi, minyak babi, kuih tiaw babi, semua babi. Tu dia kata, ini orang umur disuruh 50 tahun lah, suruh 2 ekor babi makan lah. Cina cakap. Kulit babi, apa babi, bulu babi tu kan tu tu yang hati keras kan. Tambah pula duk ten apa?
Semua kecergasan otak untuk nak boleh rasa ibadat pada Allah Ta'ala, semua dimusnahkan dengan pacaran-pacaran radioaktif tu. Bahaya tu sebenarnya. Meniaga satu hal, berapa alat tu? Kalau bodoh-bodoh yang tembak biasa tu pun kat 200 tu. Ingat 2 kupang kan tu. Bayang tengok, setiap institusi, setiap kedai ada. Satu dunia. Banyak untung gila. Setiap orang kena. Sebatang tu apa ni? 5 kupang. Boh lah sekupang. Berapa juta manusia ada. Siapa yang buat benda tu? Siapa yang buat benda tu? Ni nak buru lah 100% ni kalau boleh. Semua orang kena. Kenapa tak 100% sekarang orang main masjid? Kenapa tak 100% sekarang orang masuk Islam? Kenapa tak 100% sekarang semua orang taat? Kenapa tak 100% sekarang orang beriman? Ni basic 100%. Benda mesti ada masalah. Jadi atas kita sebut tu, kita ni jadi keras hati ni pun salah. Ada benda yang kita tak kenal. Tu kadang-kadang tak kenal satu hal, tak pernah belajar. Jahil itu suku. Mudah-mudahan orang tak ampun di atas kejahilan kita. Lepas tu apa pula? Apa masalah dia? Ada benda-benda yang menghalang kita untuk boleh hati ni rasa sedih. Rasulullah ni masa yang sama, tegas, kemas. Jarang dia nak gelak. Tapi air mata mudah untuk keluar. Dia tak suka dengan benda-benda yang salah, tapi masa yang sama ada rahmat dan kasih sayang untuk bagi orang dapat petunjuk. Kata, tu kata dia bukan sebarang manusia. Bukan sebarang manusia. Orang bagi sumbangan kat dia banyak-banyak, bukan dia kumpul untuk memperbanyakkan harta, tapi lagi banyak orang bagi, lagi banyak dia diinfakkan pada orang lain. Tangan, tak ada apa yang ada di tangan dia. Rumah saya buat. Jauh je. Kita kalau orang sumbang macam mana? Simpan lah. Terus orang tak sumbang pun duk simpan, duk cari, duk kaut macam ni. Kawat. Kita tengok perangai binatang pun kadang malu kat kita. Burung pun kalau kita bagi makan, macam mana? Memanglah dia berebut kan? Ada simpan untuk esok? Ada? Kau bagi makan, burung ada simpan untuk esok? Ada poket? Dia tengok elok, dia makan buah poket tak buah poket. Kita kalau makan macam mana? Katalah orang bagi biskut yang bungkus, bagi banyak ni dalam bekas. Macam mana? Hak makan. Hak buka. Okey. Ada plastik ada. Tak ada hampa ni, buka ni. Bubuh, ikat balik. Jom. Malu kat binatang. Tu yang Rasul nak kita belajar sifat Nabi Rasul macam mana? Tak ada sifat-sifat kebinatangan macam tu. Tak ada. Kita dalam doa ajak tu pun macam binatang ni. Kasarnya bahasa. Ya. So, kita belum terdidik, belum betul-betul diasuh, diajar mengikut kaedah iman macam mana. Imannya orang betul-betul belum iman. Kita orang kata munafik, marah. Tapi kalau tengok sifat tu, kata atas kita bicara sifat benar ni, Rasul zahir batin benar, tak pernah bohong. Kita semak lah tu. Kalau seluruh bab batin memang out lah kita. Berapa banyak yang kita dah sebut mulut, tapi batin tak ada apa pun. Sebut Allahu Akbar sudah. Saya ngaji guru-guru sebut Allahu Akbar dah, misal cukup dah. Allah hebat, Allah hebat, Allah hebat. Tak pernah ada rasa hebat dalam hati kau orang. Nak rasa kita makhluk terlalu kerdil. Allahu Akbar, aku asghar. Kalau saya sebut saya lah,
kaedah tu ada, ilmu pernah dengar, kaifiat nak dapat pun telah diajar, tapi terlalu jauh. Saya tak boleh, saya lajak, saya sebab terlalu jauh lah kita ni. Banyak lagi kita punya tugasan yang kita kena buat. Nak istighfar. Kenapa? Terlalu tebal hati kita ni dengan apa, macam-macam hal yang menyebabkan jadi halangan kita untuk capai iman yang sepatutnya kita kena capai. Baik. Jadi wajib pada hak segala mereka itu Rasul ni bersifat dengan sidik. Yang ni sidik tu terjemah kita benar. Muafakat perkhabaran yang dibawa oleh mereka itu dengan barang sebenar. Antara makna umum yang selalunya didefinisi dan ditakrifkan sidik ni adalah muwafiqatun, mesti muafakat perkhabaran yang dibawa oleh Nabi Rasul ni dengan sebenar. Maksud sebenar ni dengan realiti. Kalau kata Allah wahid, dia kata memang betul Allah wahid. Al-qiyamah ta'ti, kiamah akan datang, memang betul akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, memang benar setiap yang bernyawa, yang bernafas mati. Dia tak akan cakap perkara yang menyalahi realiti, tak? Itu dari sudut fakta. Begitu juga apa yang disebut. Apa yang disebut tu berupa pujian, ta'zim Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, dia sebut tu dengan mulut dan hati. Itu kata dia menepati realiti ya? Kalau dia kata Allahu Akbar, memang hati nurani dia bersama dengan mulut dia yang bercakap. Kita jauh lagi, jauh sangat. Satu, kedudukan mereka sangat mulia. Sangat bukan nak berbahasa itu. Sangat mulia. Oh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Satu, kita kalau tak ada perasaan pun tu, yang kita kena create perasaan tu. Memang ada adab-adab yang diajar oleh para ulama kita macam tu. Tu kat Nabi. Baca Quran pun macam mana? Sepatutnya baca Quran kalau tak faham satu hal. Kalau faham, kadang cerita neraka macam ni, kita tak sedih pun. Macam mana? Cuba create perasaan supaya datang dia sedih. Datang sedih kat kita. Sebut syurga, sepatutnya rasa minat, seronok, macam mana? Macam biasa je. Tak faham makna, suku pergi taubat, pergi ngaji lain untuk faham makna. Kena belajar nahu, surah, balaghah dia apa, satu hal. Betul. Kalau tak ada perasaan, habis-habis bagi datang macam ni. Ya Allah, ni kalam kau. Aku tak tahu apa makna dia. Sedangkan aku nak mendekatimu, bodohnya aku. Astagfirullah. Ampunkanlah aku. Saya ngaji dulu, ada tutup guru saya, khasnya sebut tentang Quran kan. Saya nak cerita asal hadirkan perasaan tu. Dia kata, kan Quran ni panduan untuk kita. Dia kalau dalam konteks orang yang bercinta, dia seolah-olah surat cinta lah daripada Allah Ta'ala kita. Boh pi surat cinta. Tu pun tak ada perasaan apa-apa ke tak? Ada kekasih kita bagi surat cinta kita. Boh pi surat cinta ni. Apa kita nak buat dengan surat tu? Baca macam mana? Teliti. Kalau tak boleh baca? Belajar. Tak belajar pun tak boleh baca lagi, macam mana? Surat tu setidak-tidaknya kita muliakan. Ini bukan sebarang surat ni. Kalau nama dia apa? Tijah, bubuh je. Sorry ya, siapa nama Khadijah ke, sorry ya. Dah terbiasa mulut. Mulut saya ni Tijah, Minah, Timah ni biasa kan. Ni surat Timah bagi ni. Oh, Timah pula lah. Tadi Tijah. Awak nama banyak sangat lah. Saya sebut lah kan. Ni surat dia bagi ni macam mana? Ambil bedak ke apa kan. Oh, ni surat Tijah ni. Oh, bedak. Ada minyak wangi? Oh, minyak wangi. Simpan kat mana? Macam tu kan? Tu kita pegang Quran macam mana? Walaupun kau tak ada perasaan lagi.
Walaupun kau tak faham makna lagi, mesti ada akidah dan perasaan macam mana. Ni kalau itu kekasih, payah kot, kekasih tak ada lagi. Mak kita hantar surat. Ni zaman saya ngaji dulu, zaman surat bukan zaman mesej. Mana ada zaman WhatsApp apa zaman dulu. Tok guru dulu dia buat mesej surat lah. Bila surat ada, baca tak boleh. Buat macam mana? Sekurang-kurangnya macam mana? Kita letak tempat boleh simpan. Itu nak buat apa? Apa perasaannya dia? Siapa aku nak suruh baca ni? Mestilah orang yang kita harapkan untuk dia baca betul, dia tak tipu kita dengan apa dalam surat ni. Dan kita tahu dia ahli untuk baca surat. Baca. Kau dengar, baca tak? Dengar, saya nak dengar. Ngaji elok-elok. Mak pun tak apa hari nak hidup. Belanja mak bagi ni, cermat-cermatlah, jimat-jimatlah sikit. Mak pun bukan orang sedang. Nak dengar, dia kata apa kan? Kau lah harapan mak. Tambah pula kau anak tunggal. Ataupun kau seorang anak jantan mak. Ni lah anak perempuan. Ingatan pun tak apa bagus. Kau lah anak yang mak harapkan. Menangis dengar. Mak baca. Mak cerita betul. Tu dengar dia baca. Kalau kita boleh baca sendiri macam mana? Buka tu. Itu mana ada lagi sampai tahap tu. Mana ada. Kalau kita tak ambil peduli langsung, nak baca, nak ambil faham, nak ambil reti, nak suruh orang cerita kat kita apa isi kandungan ni, pergi jumpa siapa yang ajar, lebih hina lagi daripada mak kita bagi surat. Boleh cerita mak tu, mak kita bagi surat, kita lempar ke barit dia. Macam tu, sayang dengan mak. Macam tu, mak kau buat macam tu. Itu mak kau. Ini Allah Saya dengar saya antara yang merangsangkan kita, saya untuk saya tinggal sekolah kebangsaan. Macam mana? Aku duduk pondok. Sampai sekarang bukan saya duduk pondok. Saya dia amanahkan untuk saya buka pondok. Ajar balik apa yang telah kita belajar dulu. Ceritakan balik apa yang menyebabkan dulu kita datang main mengaji. Saya mengaji pasal itu lah. Tak jadi ni. Padahal dalam sekolah tu pelajar harapan juga lah kan. Bukanlah orang paling bagus. Ramai budak-budak cerdik. Sekolah pun taklah masuk MRSM. Mantap tentera diraja. Yang tu orang semua orang pilih-pilihan lah. Saya isi borang. Keputusan bagi saya bagus je lah kan. Tapi isi-isi borang reject. Ada yang kena panggil temu duga. Tak kena panggil masuk. Jadi suruh sekolah kebangsaan je lah. Tapi duduk kebangsaan tak adalah duduk sekelas corot. Kelas depan lah kan. Tapi tak pula duduk paling depan sekali nombor 1 je. Tak, ada ramai lagi orang cerdik pada kita. Apa saya nak sebut? Walaupun sekolah menaruh harapan kat kita macam-macam. Persatuan ni boleh kita, setiap persatuan kita masuk ada je jawatan. Setiausaha, jawatankuasa. Jadi bahagian biro ni, unit ni. Masuk yang ni pengawas sekolah saya. Persatuan Agama Islam saya dulu pengurusi. Silat saya pengurusi dulu. Ada jawatan masuk je, mesti ada tugas. Mesti ada dia bagi tu jawatan-jawatan penting kat atas. Apa saya nak sebut ni? Jadi pihak sekolah menaruh harapan lah. Kita ni adalah pihak harapan sekolah untuk kerjaya kita ke depan duduk bidang macam ni. Saya tinggal tak pasal. Kenapa? Sistem sekolah pun masa tu saya dah kelayan dengan sistem sekolah. Dengan aurat dia, dengan guru murid dia, guru pun penin pakaian pun kelang kabut, tudung apa pun tak pakai. Macam tu lah. Waktu semayang pun tak peduli, semayang nak semayang, jemaah tak jemaah, aurat tak aurat, pergaulan. Dan dia ajar pun. Pelajaran agama apa period je. Kuat-kuat pun 3 seminggu. 3 tu kuat lah. Pendidikan jasmani kan banyak lagi. Banyak tu bohong kot saya punya bahasa tu. 2 kali pendidikan jasmani mesti. Bahkan kalau ada sukan, dia ada latihan sukan lagi. Bawa zaman saya dulu ada kad gerko. Gerko, gerak kerja co-curriculum kan. Lah ni tak tahulah, pergi tu kena sign tu, cikgu sign. Tunjuk siapa paling banyak aktiviti curriculum.
Zaman saya sebut. Zaman sekarang tak tahu lah macam mana kad gerku, tak gerku apa benda. Isi tu. Isi apa? Agama, sembahyang, pengajian, baca Quran. Orang Islam pun tak ambil pelajaran agama Islam dalam pelajaran. Cina ambil pelajaran agama Islam. Itu sistem yang saya duduk dulu, sekolah kebangsaan dulu. Satu, saya boleh cerita sistem tu. Dan zaman sekarang saya kata tak lari lah mesti macam tu. Bahkan saya kata kalau ada mungkin baik satu sudut, bahkan buruk, lagi banyak buruk, ya udah baik, jamin punya. Tak percaya, jom kita sama. Setuju je. Cikgu ada, rujuk cikgu ada, bukan saya bohong. Kalau saya tak jadi cikgu dulu, saya murid dulu, saya tahu lah macam mana cikgu punya perangai, macam mana cikgu punya tindakan. Guru-guru murid-murid yang kalau agresif sikit buat agama, yang ni yang jadi anggap dia sebagai masalah. Murid-murid yang bengong-bengong, kutu-kutu apa tu, tambah duduk sekolah pula campur lagi perempuan yang couple-couple apa tu, bukan tak kenal muka couple siapa. Yang ni bukan tak kenal. Masa tu lah tengah miang pun, tengah gedik-gedik kan saya tahu. Sistem sekolah tak ada sikit halangan dalam bab tu. Tak ada langsung istilah nak mendidik, nak membetulkan pemikiran mereka, nak betulkan matlamat hidup dia. Mana ada dengan sebut, mana ada. Satu, bila saya duduk situ tu, kita kena mengaji, pergi masjid surau, tak pasal tinggal sekolah. Pondok. Pergi pondok, jauh beza bumi langit. Tok guru apa yang dia ajar, apa yang dia latih, apa yang susun. Tak ada sekolah kebangsaan. Tak ada berani. Tak ada. Nak saya punya muka ni. Tak ada. Jauh lah. Tak ada orientasi peperiksaan aja. Bahkan kejayaan dinilai mengikut peperiksaan. Tak sembahyang tak apa. Peperiksaan sukan. Apabila tidak, kalau akademik hebat sekalipun, dia mesti ada lompat pagar. Lompat jauh misalnya, melontar peluru, melontar lembing. Ada persatuan silat, taekwondo misalnya. Karate tak ada sekolah. Apa lagi? Silat lincah, misalnya. Dulu ada PSS game, silat seni gayung. Ada aktiviti macam tu, kurikulum ni mesti aktif. Kalau cerdik bagus sekalipun, tengok pelajar lembek rupanya, tak ada aktiviti ni, masuk mesti tak terima. Dia lebih kepada pensijilan aktiviti on paper only lah. On paper only. Macam mana dalam masyarakat pergi masjid pergi surau tak? Dah langsung dihiraukan. Itu zaman saya. Sekarang macam mana? Saya nak nyanyi sikit. Apa? Kita serupa. Sikit. Saya bebel sikit apa tu. Nak cerita Pak Rasul. Saya duduk pondok, ngaji pondok, jumpa tok guru betul-betul, baru tahu. Nabi Rasul. Wajib masuk macam ni kah? Wajib akli, wajib syar'i. Beza. Sekolah kebangsaan dengar macam tu lah, dengar sidik amanah tabligh fatuanah, dah dengar waktu kecil-kecil je dengar dah. Betul kan? Kecil-kecil lagi dah dengar kan sidik amanah tabligh fatuanah. Lama dah dengar kan. Tapi nak belajar faham, sekarang silat tak faham tu saya kata, walaupun teras bab Nabi Rasul, sidik amanah tabligh fatuanah dengar dah, tapi pasal tak dengar huraian, akidah pun lingkup. Nabi Adam buat dosa. Nabi Adam buat dosa ni, jangan kata orang awam, ustaz pun faham macam tu. Betul, ada video saya cerita tentang Nabi Adam tu, yang bengong-bengong ni, pada demo lah betul, kita lah salah. Orang tak kerti nak menilai kan. Dia kata mana, duduklah nak sembang kan. Aku tanya soalan, nak jawab betul tak betul. Orang bodoh nak nilai aku, lain, tak sama. Kalau tok guru tegur kita, tak masalah. Wahabi tegur lagi, aku tak pakai. Terajar ya Wahabi. Akidah kau dengan Tuhan pun tak betul, tambah kau nak sembang dalam bab kerasulan. Kalau ada tok guru ulama tegur saya, okey, memang saya terima lah. Kau cerita Nabi ni tak kena. Ada pula Nabi Adam macam ni. Engkau ambil nas mana? Tok guru, kalau tok guru tegur, saya terima. Tak ada tok guru tegur saya. Saya ambil belajar pun daripada tok guru lah.
Jadi atas kita nak bicara ni, wajib Rasul bersifat benar. Saya sebut tadi. Jadi benar ni, benar perkabaran yang dibawa, maklumat yang dibawa, cerita bab ketuhanan, syurga, neraka, memang benar. Satu hal, dia tu sendiri benar. Dia tu sendiri benar. Satu istilah Nabi Rasul ni apa? Nabi ni nur, Rasul ni nur. Bahkan doa dia, Allah maja'al amami nuran, wa min khalfi nuran, wa an yamini nuran, wa min shimali nuran. Antara doa Nabi kita Muhammad SAW khasnya, wa min fawqi nuran, jadikan depan aku cahaya, belakang aku cahaya, kanan aku cahaya, kiri aku cahaya, atas aku cahaya, waj'alni nuran, jadikan aku ni cahaya. Cahaya, panduan tu. Bahkan doa tu bila Rasulullah sebut, kita pun disuruh berdoa macam tu. Cuma kita lah pula rajin tak rajin berdoa itu je. Pasal kita ni banyak lalai macam-macam. Dalam duk mengaji pun lalai, tak mengaji dah sembah apa lah. Nak taat macam mana? Taat lah. Taat tu dia bukan taat sebenarnya, tapi dalam lalai tu menyambil dia taat. Sepatutnya taat, tengok terbuat lalai. Patutnya kita macam tu. Macam mana nak tukar tu kita punya sistem hidup tu, kita punya jadual tu. Masalah nak faham dunia akhirat. Macam mana walaupun buat urusan nampak macam istilahnya dunia, bufi bahasa gitu kan. Macam contohlah kan, kalau saya sebut saya duk bela burung, ada ayam, ada arnab macam tu kan. Duk bagi makan bela ni, tengok ada yang sakit macam ni. Nak kena pantau, nak kena buat reban, yang ni patah, yang ni bocor. Macam mana nak bagi jadi di akhirat? Kena belajar. Nampak dunia. Berapa banyak benda dunia, tapi betul cara dengan tunjuk ajar yang telah kita terima, benda nampak benda dunia tapi jadi akhirat. Berapa banyak benda-benda yang akhirat tapi tak betul cara, belajar tak betul, dia akan jadi benda dunia. Tu kena ngaji suku tu. Jadi asal yang sebut benar yang Nabi Rasul tu yang kata benar dia tu bukan saja maklumat dia bawa benar, dia tu sendiri benar. Satu Rasulullah disebut gelaran pada dia digelar apa? As-Sadiqul Masduq. Dia as-sadiq, dia tu benar, dan dia masduq, ialah orang yang dibenarkan. Siapa membenarkan dia? Allah. Dia tu benar pasal memang apa yang keluar daripada mulut dia semua tepat dengan realiti, dan itu adalah dia. Apa dia? Batin dia punya tu, zahir dia punya tu. Macam mana dia keluar daripada mulut dia. Macam saya sebut ni, ada benda yang keluar daripada mulut saya, hati saya. Tuan-tuan tak tahu, saya tahu apa hati saya. Allah. Baik. Jadi apa yang dicerita ni muafakat perkabaran yang dibawa oleh mereka itu dengan barang yang sebenar daripada Allah Ta'ala. Kita baca macam ni. Muafakat perkabaran yang dibawa oleh segala mereka itu dengan barang yang sebenar, bawa pada Allah Ta'ala, ataupun muafakat pada Allah Ta'ala. Macam tu sedap lagi kan? Nak baca kitab lama macam tu display dia kan. Muafakat perkabaran yang dibawa oleh mereka itu Rasul ni dengan barang yang sebenarnya, muafakat pada Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Pada makhluk macam-macam penilaian. Ada orang tak terima perkabaran Nabi Rasul, betul ya? Jadi benar tak benar Rasul? Benar pada Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Pada kita ada benda kita ragu, Pak Rasul. Buat tangan kanan sudah, makan tangan kanan. Cedok, minum, ambil, beri. Kadang-kadang pada kita bukan satu keutamaan pun. Rasulullah macam mana? Rasulullah yuhibbut tayammuna. Dia sangat suka tangan kanan. Dia suka makanan. Melainkan pada tempat-tempat tertentu saja dia mengiri. Boleh kata umumnya apa aktiviti dia buat kanan. Melainkan ada bab-bab tu saya tak urai, rasanya kita boleh agak apa dia.
Ini makan kanan, minum kiri. Ramai orang macam tu. Makan, ada makan tangan kanan kiri, makan. Kalau cara Mak Saleh lagi lah, garpu suduh macam mana? Garpu sini, pisau sini. Ini potong. Apa tu? Tu makan, orang putih jadi celaka. Siapa? Memang tangan kiri. Tangan kiri amalan syaitan. Walaupun setakat tu. Nabi Rasul macam mana? Apa yang disebut tu, itu dia. Itu dia. Dia kata, muafakat. Benar ada dia. Bersatu pada dia tiada apa yang lain yang benar, mereka semuanya benar adalah benar belaka. Tanyalah orang masuk mahkamah selalu. Betul lah, ada cakap macam tu kan. Tiada yang benar, mereka yang benar. Siapa yang memang benar ni? Nabi Rasul. Kita ni, hakim pun tak benar. 10 tahun kerja mahkamah. Tiada yang benar mereka. Hafal lah. Itu pun hantar surat, belum jadi hakim. Okey, sikit. Okey, baik. Dan wajib bersifat dengan sidik segala nabi-nabi. Bila sebut nabi ni, mereka ni adalah yang menjadi utusan daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah Ta'ala. Dan utusan mereka ni dia jadi nabi daripada Allah Ta'ala jua. Bukan utusan daripada hal lain, daripada Allah Ta'ala jua. Baca tu jangan salah faham, kata nabi jua yang benar. Yang jadi nabi, yang jadi utusan maksudnya rasul saja cakap benar, nabi ada juga bohong. Tak betul. Mengikut kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, apa sifat pada rasul itulah sifat pada nabi, siddiq, amanah, tabligh, watanah. Kalau ada muskil khasnya bab tabligh, nanti jumpa. Yang tu pun jaga bab-bab tu tak mengaji kita dengan cara yang betul. Perbezaan nabi rasul pun kadang salah. Baik. Dan wajib bersifat dengan sidik segala nabi-nabi yang tiada menjadi utusan. Tu saya sebutlah. Maksudnya nabi-nabi yang jadi rasul pun benar, yang nabi tak jadi rasul pun benar. Itu yang sidik, amanah, tabligh, fatanah ni apa? Dia adalah 4 ciri sifat wajib pada semua rasul, termasuk rasul tu nabi. Jangan salah faham kata rasul sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nabi sidik, amanah, fatanah. Tabligh tak ada. Pasal nabi tak tabligh. Jangan. Itu saya kata ada bab cuma ni. Dan ramai orang faham macam tu. Antara punca dia pasal apa? Pasal dasar pendidikan kebangsaan, takrif dia ajar macam tu. Betul tak betul? Memang saya biasa jumpa ustaz-ustaz yang sekolah kebangsaan ni, yang dapat pelajaran pun sekolah kebangsaan, hatta kadang pergi luar negeri sekali pun. Tapi pasal didikan kecil dia, sekolah kebangsaan, tanya apa beza Nabi Rasul? Nabi Rasul menyampai, Nabi tak menyampai. Bila kita kata sidik, amanah, tabligh, fatanah ni sifat Nabi dan Rasul, nanti akan ada soal. Kalau dia ada dalam majlis tu ada soal, ustaz, saya nak betulkan sikit pernyataan ustaz. Dia bukan nak tanya soalan, saya nak betulkan pernyataan saya. Saya kata sidik, amanah, tabligh, fatanah ni adalah sifat Nabi dan Rasul. Dia kata, Ustaz yang cakap tadi tak betul. Yang sidik, amanah, tabligh, fatanah ni Rasul. Nabi sidik, amanah, fatanah. Tabligh tak ada. Nabi tak tabligh. Ramai ustaz macam ni. Saya pernah ditegur dalam majlis macam tu. Dia kata Nabi tak tabligh. Saya baca satu ayat Quran dengan dia. Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'athallahu an-nabiyyin. Apa kerja Nabi? Mubasyirin wa munzirin. Tak boleh tak? Dia faham lah, dia ustaz kan. Bukan putat. Saya kena semak balik. Kena semak balik. Jadi engkau punya akidah macam mana? Tak jumpa ayat tu. Tak mengaji. Ustaz ngaji sekat jalan. Ustaz sekolah kebangsaan je. Ustaz. Ustaz tak mengaji betul-betul daripada siapa yang orang yang sepatutnya kena mengaji, kitab mana yang sepatutnya kena mengaji.
Satu jadi pelak. Oh, pelak lah. Jadi pelak tu. Pelak lah. Masalah. Menafikan tabligh pada Nabi. Nabi tak tabligh mana? Yang tu kena faham. Yang tu kena faham. Tu. Ada benda saya dah ajar, memang saya dah sebut selalu. Tapi nak kata, nisbah kita baca ni, jumpa nanti, insyaAllah. Saya nak kata apa? Kalau dasar kitab, memang sebut ulama' macam mana. Nabi dan Rasul, Siddiq. Asal Rasul yang jadi utusan, Nabi yang jadi utusan, Nabi yang jadi Rasul, Siddiq. Begitulah juga. Bersifat juga Siddiq ni sekali Nabi yang tiada menjadi utusan. Maksudnya, Nabi yang tak jadi Rasul pun Siddiq juga. Bukan saja Siddiq. Amanah, tabligh, fatanah. Sama. Hatta tabligh. Tabligh tu, Nabi pun tabligh, Rasul pun tabligh. Jamaah tabligh pun tabligh. Takkan Nabi tak tabligh? Saya pun tabligh. Nisbah tabligh menyampai. Saya menyampai. Saya duduk mengajar ni, saya menyampai. Takkan Nabi duduk dalam gua, duduk dalam hutan. Monyet ungka beruk, tak apalah duduk dalam hutan. Nabi duduk dalam hutan. Ya, betul. Dan ada ustaz tu cakap macam tu. Itu masalah. Nabi duduk dalam gua yang Nabi tak menyampai. Kalau ada orang ada hajat, baru pergi jumpa Nabi. Apa benda tu? Nabi kira-kira duduk diam je. Saya tak duduk diam. Orang awam kena faham mak macam ni pun, dia tak boleh duduk diam. Dia akan ada istilah nahyu munkar dia. Akan ada benda ma'ruf yang dia nak buat. Benda ma'ruf nak buat apa? Kita pun dengar dalam masyarakat ada apa? Geng GTO. Apa? Geng tolong orang. Dia pun bukan orang kaya, tapi buat iklan, buat dana, kumpul dana untuk apa? Memang ada orang bagi sumbangan pun. Dia geng tolong orang. Siapa susah kita tolong. Tu pun kata dia bukan saya. Saya tolong impun, dia tolong hantar lah. Pasal saya tak ada duit, orang lain ada sumbangan. Saya tolong sampaikan orang yang berada, yang ada kesenangan ni, sampaikan pada orang susah. Saya golongan GTO. Memang ada. Satu masa dulu masuk geng-geng ni lah. Siapa dia, saya pun tak apa nama geng mana. Orang macam tu pun ada buat amal ma'ruf nahi munkar. Orang awam aja. Orang awam. Takkan Nabi diam aja. Duduk dalam gua, duduk dalam hutan. Siapa hajat pergi jumpa dia. Dengar saya sebut sekali. Ramai ustaz-ustaz yang ajar kata Nabi itu kedudukan dia macam tu. Dan hanya senya disimpan oleh musannif atas segala nabi-nabi yang menjadi utusan, kerana bahawasanya setengah daripada barang yang lagi disebutkan oleh musannif itu tabligh, maka tabligh itu tiada bersifat dengan dia melainkan segala nabi-nabi yang menjadi utusan. Jadi yang ni pun pengarang kita disebut atau jalannya ni disimpankan, maksudnya dihasarkan. Dia kata wa ammar rusul, disebut dalam matan tu wa ammar rusul alaihi wassalatu wassalam, disebut rusul, dia tak sebut nabi jadi rasul bersifat siddiq, amanah, tabligh, watanah. Nabi tu jadi sebut rasul tu pasal apa? Tu maksud simpan tu maksudnya dia hanya khaskan siddiq, amanah, tabligh, watanah ni rasul atas segala nabi yang menjadi utusan, nabi yang jadi rasul. Atau rasul tu dalam matan, kerana bahasanya setengah daripada barang yang lagi disebutkan oleh musannif nanti adalah tabligh. Maka tabligh itu tiada bersifat dengan tabligh ini melainkan segala nabi-nabi yang menjadi utusan. Tabligh mana yang khas untuk rasul ni? Nanti jumpa. Dia tabligh ma umiru bi tablighi. Dia ada syariat khas yang dia kena sampai, yang kalau dia hanya ikut syariat Nabi dan Rasul dulu, tak ada syariat baru yang dia kena sampai, dia Nabi. Kalau ada syariat baru yang dia kena sampai, sama ada syariat tu tak ada lagi, dia ada syariat baru, ataupun syariat baru tu memansuhkan syariat dulu, atau syariat baru ni tak ada pun apa-apa dulu, tapi ni baru Allah Ta'ala nak perintahkan, yang tu dia jadi Rasul. Kalau tak ada apa-apa yang benda baru dia bawa, memansuh pun tidak, syariat baru pun tidak, menukar syariat lain, hukum lain pun tidak, maka nama dia Nabi. Bagi betul fahaman tu. Panjang umur jumpa nanti, insyaAllah.
Jadi kena faham apa maksud dia kata tadi, melainkan segala nabi yang menjadi utusan. Tabligh itu tiada bersifat dengan dia, melainkan segala nabi yang menjadi utusan. Nabi yang jadi rasul tu, apa benda yang ditabligh? Yang nabi yang tak jadi rasul, yang nabi tak jadi rasul tu tak tabligh. Apa dia? Dia bukan tabligh umum dakwah, nabi tak dakwah, tak, bukan macam tu. Dan telah bersalah-salahan antara segala ulama pada bilangan segala nabi-nabi yang menjadi nabi ataupun yang menjadi utusan. Yang menjadi utusan itu, maka dia nak masuk ke topik seterusnya, bab angka situ dulu. Kita baru berkenalan aja ni bab Rasul ni, untuk insya-Allah nanti ada panduan dah, kita dah dapat terima nak mengenal Nabi Rasul. Mereka mulia, manusia tapi manusia yang bukan macam sebarang manusia. Walaupun penzahiran dia macam kita, tapi batin dia masya-Allah lebih mulia daripada malaikat dia, malaikat yang Allah Taala bagi jadi. Macam tu Nabi, Nabi Rasul. Kalau Nabi macam tu, Rasul apatah lagi apatah lagi ulul azmi. Sama nanti bab bilangan. Soalan? Kalau ada? Apa yang dimaksudkan diri Nabi itu sendiri dengan diri Rasul sendiri? Diri Nabi itu benar. Apa yang dimaksudkan? Kalau maksud diri Nabi itu sendiri kebenaran, maksudnya dia itu sendiri adalah kebenaran. Boleh faham tak bahasa itu? Kalau diri Nabi itu ada, diri dia adalah kebenaran, maksudnya apa yang dia bawa, apa yang dia cakap, pengakuan dia, diam dia kan, akhlak dia, tingkah laku dia, pakaian dia, apa yang ada pada batang tubuh dia, misai dia, janggut dia, rambut dia, tangan dia, kaki dia, bercakap dia, berjalan dia, tu diri Nabi itu kan. Begitu juga zahir dia dan batin dia. Kalau kata diri Nabi itu sendiri adalah kebenaran, maksudnya Nabi Rasul itu sendiri adalah sidik, adalah as-sidqu. Itulah hakikat. Ya, itulah hakikat Nabi Rasul. Jadi bukan saja apa yang disampaikan, tapi dia tu kebenaran, tu yang dia tu bukan saja dibawa nur, tapi dia adalah nur. Tu yang disebut Rasul pun dia doa, amami nuran, khalfi nuran, yamini nuran, yasari nuran, waj'alli nuran. Maksudnya dia tu nur. Itu kita akidah ahli sunnah wal jamaah itu. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.